Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Insyaallah setelah 2 bulan bercuti lah. Sebenarnya bermula bulan November tempoh hari saya berhijrah sekejap ke Paguh, Johor, dapat mengajar di UIA Paguh. Tapi nak jadi ceritanya, dapat balik ke UM. Jadi sebelum pergi tu dah dapat surat tawaran di UIA. Kemudian tiba-tibanya rezeki UM pun panggil juga untuk interview. Dan tengah-tengah masa tu UM bila interview tu mereka dah kata tak payah pergi pun tak apa kat Paguh tu. Tapi saya kata tak ada hitam putih, tak berani lah. Jadi pergilah juga ke Paguh dulu, duduk 2 bulan. Tak sampai 2 bulan UM pun panggil. Jadi sepatutnya saya habiskan semester di sana dulu sampai bulan 2 ni lah. Hujung bulan 2 baru datang ke UM. Tapi dia diminta juga untuk lapor diri pada akhir tahun sudah 29 bulan 12. Datanglah juga ya. Jadi insyaAllah dapatlah kita sambung balik lah perbincangan hadis 40 kita ni, paling tidak sampai khatam lah, sebelum kita tukar kitab lain dan seumpamanya, insyaAllah. Baik. Jadi hadis menurut ini pada bulan sudah Ustaz Luqman Makhtar yang gantikan saya sebelum ini telah bincang hadis yang ke-19. InsyaAllah pada hari ini kita masuk hadis yang ke-20 daripada Arba'in ataupun Arba'un An-Nawawiyah, iaitu kitab hadis 40 Imam Nawawi. Dan tema ataupun tajuk yang diberikan oleh penyusun ini adalah memelihara sifat malu. Saya selalu maklumkan hadis 40 Imam Nawawi ini adalah kesimpulan dan rumusan kepada seluruh syariat Islam. Imam Nawawi susun hadis 40 ini tidak saja-saja disusunlah, melainkan dia pilih hadis-hadis yang boleh dia nyatakan ataupun rumuskan Islam ni ada pada 40 hadis ini. Begitu. Untuk kita orang awam, kalau kita dah lalu ataupun mengaji khatam hadis 40 ni, seolah-olahnya secara asas-asas syariat Islam itu semuanya sudah kita lalui secara sepintas lalulah. Alim tu tidak. Tapi paling tidak sepatutnya kita faham, agama ni Islam diturunkan wahyunya untuk sekian. Perbincangan yang lebih advance ataupun lebih maju ataupun lebih mendalam untuk akhir ini, hal-hal ini dibincangkan di bawah topik ataupun disiplin ilmu maqasidus syariah. Ramailah ahli politik pun sebut, sarjana-sarjana pun sebut, orang-orang ataupun ilmuwan sarjana dalam bidang perbankan Islam, dalam bidang syariah khususnya, dalam bidang apa sekalipun hari ini, termasuk pentadbiran politik dan seumpamanya, mula bercakap tentang maqasid asy-syariah sebagai kerangka besar pemikiran Islam. Dah bukan benda baru, benda dah lama, cuma baru diwar-warkan kepada masyarakat kita di Malaysia ini dalam lebih kurang 10 tahun sudah ya. Maqasid syariah ni apa dia? Perbincangan tentang maqasid daripada perkataan maqsad, ataupun qasada yaqsidu qasdan, iaitu bermaksud tujuan, matlamat, objektif, falsafah, aim, target, boleh berlakulah.
Syariah lah yang kita tahu. Cuma dari sudut bahasa maksudnya sumber air, jalan yang menuju sumber air. Dalam konteks istilah bahasa adalah syariah adalah panduan wahyu tentang hukum hakam Islam yang Allah Ta'ala turunkan untuk manusia, untuk kita lah. Jadi maqasid syariah satu ilmu, banyaklah perbincangan saya duk baca 2-3 hari ni untuk buat paper, untuk buat kertas kerja. Jadi maqasid syariah ni apa dia? Objektif pensyariatan, itu ringkasnya. Matlamat di sebalik hukum yang Allah Ta'ala turunkan dalam Quran dan hadis, yang ni halal, yang ni haram. Jadi apa objektif dia? The higher objective of Islamic jurisprudence. Itu perbincangannya. Kenapa kena puasa, kenapa kena salat. Ada setengah yang Allah Ta'ala nyatakan dia punya matlamat, tapi ada yang tak ada. Yang tak ada tu bolehlah diijtihadkan, tapi yang ada kita guna nas. Tapi kemuncaknya adalah kenapa kita solat, Allah Ta'ala perintahkan. Itu jawapan orang beriman lah. Kenapa kita puasa, Allah Ta'ala perintahkan. Itu objektif paling asas. Tapi bagi mereka yang nak pergi lebih jauh, memang dibincangkan maqasidus saum, siyam, maqasidus siyam, matlamat untuk puasa. Maka ulama bincang, puasa ni untuk kita merasai sekian, objektifnya sekian. Tetapi kesimpulan daripada itu semua yang menariknya dalam banyak-banyak perbincangan, syariat Islam turun, kita kena beriktikad, beriman bahawa seluruh hukum hakam Islam, syariat tu seluruhnya, dalam bab akidahnya, dalam bab fiqahnya, dalam bab akhlaknya, semata-mata untuk maslahah manusia, kemaslahatan, kebaikan kita. Di mana? Dunia dan akhirat. Pengharaman arak, pengharaman judi, pengharaman zina, segala benda yang haram secara jelas, segala benda yang haram secara kias oleh para ulama, istinbat hukum, semuanya matlamat nak jaga kita sebagai manusia supaya dapat maslahat, kebaikan, mana? Dunia dan akhirat. Kita mesti iktikad begitu. Kalau tidak, kita ada masalah lah dengan syariat. Kita tak yakin dengan syariat. Kenapa arak diharamkan? Kerana arak menghilangkan fungsi akal. Kenapa zina diharamkan? Kerana zina boleh menyebabkan kerosakan nasab, keturunan. Kenapa apa dia lagi? Rompak mencuri diharamkan kerana ia melibatkan kezaliman, mengambil harta orang lain secara tidak hak. Jadi perbincangan itu secara khusus, secara precise, dibincangkan dalam ilmu maqasidus syariah. Maka ulama-ulama semasa kembangkan perbincangan ilmu maqasidus syariah dalam pentadbiran kerajaan, dalam pentadbiran korporat, dalam pentadbiran apa lagi, dalam perbankan Islam, dalam politik, siasah, politik, demokrasi. Itu dibincangkan oleh Profesor Dr. Almarhum Profesor Dr. Siddiq Fadil rahimahullah ta'ala. Dah banyak lagi lah. Jadi itu benda-benda yang kalau kita tapi kadang-kadang orang sebut tanpa tahu dia punya substance tu, bahayalah. Dia jadi macam sebut saja tanpa tahu. Paling tidak kita tahu asas bahawa ilmu maqasid syariah ni satu ilmu yang membincangkan tentang objektif, matlamat, tujuan syariat Islam, hukum hakamnya, halal haram apa semua tu, dan ia nak buktikan bahawa syariat turun semata-mata untuk kemaslahatan manusia dan untuk menghindarkan manusia daripada mafsadah, keburukan. Termasuklah segala hadis sumber kepada maqasid syariah tu apa dia? Nas lah, Quran dan hadis. Jadi penurunan Al-Quran dan hadis wahyu tu, segala suruhan dan segala larangan semata-mata untuk kemaslahatan kita. Di mana? Dunia dan akhirat. Jadi kita kena yakin begitu. Termasuklah hadis yang kita nak baca, semua hadis dalam ni pun untuk mencapai objektif tersebut. Contohnya perbincangan tentang sifat malu. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Terjemahannya,
Daripada Abu Mas'ud, Uqbah bin Amru bin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara yang dikenal pasti oleh manusia daripada kalam kenabian yang pertama adalah apabila kamu tidak malu, fasna' ma syi'ta, buatlah apa yang kamu mahu. Antara kalam pertama ataupun dia kata ajaran Nabi yang terdahulu, seluruh Nabi dan Rasul yang awal ataupun yang teras, semua Nabi akan bincang perkara tersebut. Apa dia? Iaitu kalau kamu tidak ada malu, buatlah apa yang kamu suka. Maksudnya kena malu. Dia tak boleh macam hari ni lah, ataupun di barat dalam konteks tertentu dia suruh kena hilang malu, supaya dapat buat macam-macam lah. Kita katakan ya, dalam setengah tempat tak bolehlah malu. Malu nak makan contoh. Orang dah jemput pergi kenduri, makanan dah terhidang, kenapa tak makan ni? Saya malu lah. Tu malu tak bertempat namanya, lapar balik tu. Itu tak boleh malu. Dah memang majlisnya begitu, jemputannya untuk makan, makanlah. Cuma malunya kenapa? Tak siap dengan sepinggan, orang tak habis makan lagi, dah bungkus dah bawa balik. Ni tak tahu malu. Perangai ni macam-macam. Jadi orang Melayu ni pula, saya di Akademi Pengajian Melayu, Melayu ni pula memang bab malu ni dia ada kita kata apa dia punya pattern dia sendirilah, orang Melayu kita ni. Kadang-kadang pada tempat yang patut malu dia tak malu, dan sebaliknya. Dan tentang malu ni memang ada konsep-konsep, dan kalau kita tengok pantun-pantun Melayu dan juga syair-syair Melayu ni bercakap tentang malu. Kita ada peribahasa tentang malu, tersipu-sipunya, malu-malu kucing. Malu-malu kucing, apa kaitan kucing dengan malu ni? Malu tapi mahu lah tu. Ada. Dan dalam kaedah fiqh dia ada as-sukut alamatir ridha. Diam diri itu adalah alamat kepada setuju. Dalam konteks ni biasanya digunakan dalam proses khitbah. Khitbah apa dia? Tunangan. Orang masuk Minang. Sekian kami ni, kalau orang Melayu dengan pantun bagailah. Pak Malau berlipat kajang lah, apa semua segala, pisang mah di bawah belayar keluar habis semua. Tapi menarik orang lain tak buat tu, kita je buat. Bahkan baba dan nyonya di Melaka masih mengamalkan sebahagiannya pantun-pantun. Itu benda yang tidak bid'ah apa semua, benda seni yang perlu kita hargai lah Jadi berpantun bagai apa semua tu sebab nak masuk Minang, nak menyunting bunga di taman lah, apa semua begitu, bagai-bagai lah. Tu seni yang orang lain tak ada lah. Kita kaya dengan seni tersebut, baguslah. Jadinya dipanggil lah calon isterinya, apa nama, yang nak disunting itulah. Keluarlah dia, maka mak dia, saya tak ada masalah lah, gini-gini, cuma kena tanya tuan badan. Keluar salah tanya orang lain, salah kacau. Tanya-tanya macam mana nak setuju ke ni, senyap je dia ada. Paling tidak dia pun okey, jempol lah, jalan lah. Tapi kalau dulu disebut kalau diam, tunduk, tersipu tu, maksudnya as-sukut, yakni diam itu alamatir ridha, alamatnya ridha. Tapi kalau dah jadi bini, senyap tu jangan main. Sebelum kahwin senyap tu ridha, lepas kahwin tak boleh pakai formula tu, senyap. Boleh ke tidak ni? Boleh ke saya nak pergi mancing ni? Senyap. Jangan. Tak pasal-pasal. Lain tu, bukan reda tu. Itu tunggu masa nak ngap je tu. Tak boleh pakai. Jadi malu ni dalam konteks agama kita memang kena malu. Disuruhkan, siapa-siapa pun malu. Malu apa dia? Malu buat dosa, malu buat maksiat, kena malu lah. Sebab sekarang ni antara tanda akhir zaman, kalau kita baca hadis-hadis akhir zaman, hilang malu lah. Tak malu nak bercakap kasar, tak malu nak menyumpah seranah secara terbuka. Kalau dulu nak mengumpat, nak mengata, nak bercakap huduh apa semua ni, kalau kedai kopi tu paling teruk dah tu. Dalam kedai kopi ada berapa orang? 10 orang, 20 orang. Hari ni dalam media sosial, tidak 10 orang tu, beratus, beribu orang tu. Tapi dibuat secara terbuka. Kalau dulu zina,
dalam konteks agama Islam, tuduh orang zina ni kena datangkan 4 orang saksi. Itu hukum yang masih ada dalam terpakai sampai hari ni lah, hukum syariah ya. Dan 4 orang saksi ni mesti tengok ala ra'si wal ain, secara lendir mata, tengok terbuka masuknya kemaluan ke dalam kemaluan, barulah boleh tuduh di mahkamah orang ni berzina. Maksudnya hampir mustahil lah. Tapi konteks hari ni tak mustahil tuan-tuan. Apa dia? Video orang rakam sendiri sebab. Tak perlu 4 butir mata dah, berjuta mata dah tengok tu. Ya. Cuma boleh lagi nafikan, oh ni video sahih tak sahih, ataupun video yang dibuat apa nama tukar muka ke berapa, tu cerita lain pula lah. Tapi nak katanya yang dulu kita tak terfikir benda tu boleh jadi. 4 orang saksi yang tengok secara jelas. Hari ni dah memang orang buat, kalau yang apa nama yang ni lah, memang jelas dia yang rakam diri dia sendiri, dia seumpamanya. Tu satu benda yang hadis-hadis akhir zaman sebut, tanda akhir zaman ni adalah hilang malu. Dan kita tengok hari ni ternyata betul lah, hilang malu dengan begitu berleluasanya, daripada yang muda, yang tua pun termasuk sekali, yang mudanya apa semua, dengan media sosial yang terbuka. Maksiat yang dibuat, dulu orang buat maksiat malu, malulah orang tahu kita buat dosa ni, malu. Hari ni buat satu maksiat yang teruk, sharing, na'udzubillah min dzalik, bini dia apa semua begitu begini, dipanggil untuk jadi panel dalam program bercakap tentang perkara tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Kita ni tak adalah baik sangat, tapi teruk sangat dia tuan-tuan. Ini dah unhuman lah punya cerita ni. Dia benda-benda begitulah. Ya, sebab itulah agama meletakkan malu ni satu benda yang agama tegaskan, ataupun yang mesti dididik, yang mesti diajar pada anak. Kena malu, jaga perangai, pertuturan jaga, bercakap di media sosial. Saya mengajar di UIA dan di sini pun kita sebut pada pelajar, awak ni lepas ni nak habis belajar, nak cari kerja, masing-masing ada media sosial, tak kira lah apa jenis media sosial. Realitinya nanti bakal majikan bila dah hantar resume akan tanya mana awak punya platform apa nama media sosial yang awak paling aktif. Mereka akan tengok mana-mana pun sekarang, dia akan tengok. Bahkan saya sebut bakal mak bapak mentua nanti akan minta mana media sosial kamu, Facebook kamu. Facebook budak-budak tak main dah, apa benda dia orang main TikTok lah apa semua. Mana saya nak tengok? Tengok duk berguling-guling kat situ, pening nak jadi menantu ni. Nah, begitu juga pekerja, apa nama majikan, bila minta HR tengok apa dia duk buat di media sosial dia hari-hari. Oh, yang ni duk share ceramah je, nampak macam aling ni. Nampak macam bagus ni. Yang ni pula duk share apa dia? Orang ni tak kena, orang tu tak kena, dia jalan-jalan tersepak batu ni tak kena. 24 jam dia punya 24 jam dia punya status media sosial tu tak kena belaka. Orang ni tak. Kalau saya HR, saya tak ambil orang macam tu. Budak ni tak ada 2 hari macam-macam komplain ni. Maksudnya begitu. So saya nasihatkan pelajar saya, kalau awak nak walaupun media sosial tu hak peribadi awak, tapi dia akan jadi profile online, profile peribadi awak. Pada masa depan orang tak tengok dah CV, orang tengok dah CV ni, tapi furthermore orang akan tengok awak punya media sosial buat apa. Bakal mak mentua ke pak mentua, bakal suami pun bahkan. Jadi dapat yang macam tu jugalah. Kalau yang kaki berjoget tu dapat yang kaki berjoget juga. Itulah. Maksudnya begitu. Bakal majikan pun akan tengok apa yang dibuat, sharing konten yang baik ke, ataupun minat lagu mana ke, tu dah seumpamanya. Hatta kami apa nama nak ambil tauliah ya, kata dia tengok tu Facebook kita tu, YouTube kita duk sharing apa, dia tengok semua tu. Ni Amerika punya style ni tak sesuai, dia tak ni lah. Ni okey, ni dia akan tengok. Jadi kalau yang budak-budak pun kita suruh jadi yang tua-tua, kena jaga lagi lah. Ni tak padan dengan apa nama senior ya. Boleh tahan juga dia punya bergelek tu. Tu kita kita ingatkan diri kita lah supaya guna media sosial dengan cara yang betul. Dan seumpamanya. Jadi anak-anak di sekolah, di universiti memang kita ingatkan, jaga media sosial, tulis secara lengkap, penuh nak sharing benda baik apa semua betul begini.
kerana ia akan dinilai paling tidak untuk mempengaruhi kita punya persepsi bakal majikan, bakal apa semua gitu gini. Habis teruk saya kata, kalau nak juga ada akaun untuk awak nak peribadi punya ni lah, luahan ke apa semua, buatlah satu akaun lain, tapi akaun rasmi tu cakaplah benda-benda baik saja. Sampai tahap itulah kita bagi tahu mereka penting yang benda tu. Baik, jadi hadis Nabi kata, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Hadis ini boleh difahami dengan dua makna utama, kata guru kami ini. Nabi SAW menyuruh kita agar malu, kerana malu menghalang kita daripada melakukan perkara yang dilihat aneh oleh orang lain. Contoh dalam berpakaian, dia ada istilah libasus syuhrah. Syuhrah ni masyhur. Orang yang sengaja berpakaian beza dengan orang lain supaya dia menjadi center of attention, menjadi perhatian. Orang semua pakai macam biasa, tiba-tiba dia mari pakai kain sarung, mari kerja. Engkau dah kenapa? Ada kata tak, kita orang Melayu kena pertahankan kemelayuan kita. Tu bukan tu. Itu tak segar namanya. Kalau hari tu memang temanya pakai kain sarung, tak apalah, kita pakai sarung. Tapi benda-benda ada tempat dia. Ada orang Melayu sangat jaga ketepatan itu. Dia ada istilah yang saya baru duk bincang kawan-kawan ni. Dalam bab berpakaian ni, orang Melayu lama dia ada satu konsep ilmu patut Melayu, dia panggil, dalam berpakaian. Dia patut tu macam wasati lah. Kepatutan dalam situasi itu sangat dijaga. Ini konsep-konsep yang ada daripada tok nenek moyang kita dulu. Bila dalam majlis rasmi, apa bahasa yang nak dipakai, berpakaiannya. Dan benda tu benda yang dah ada. Bukan kata tak ada. Itu menarik yang bila kita kaji balik pada khazanah tok nenek moyang kita ni. Dan kemudian malu juga menghalang kita daripada melakukan perkara yang mencemarkan maruah, muru'ah. Dan saya bincang di awal tadi tentang ilmu maqasidus syariah. Ilmu maqasid syariah, satu ilmu yang kaji tentang objektif kebaikan, falsafah di sebalik pensyariatan semua syariat Islam, hukum hakamnya. Dan maqasid syariah ni dia ajar kita manusia ni ada 3 keadaan kehidupan mereka, natijah yang mereka kena hadapi. Yang pertama, perkara yang bersifat daruriyat. Daruriyat ni wajib ada, tak boleh tak ada. Manusia makan, minum, tu memang wajib lah, tak minum tak makan mati. Yang kedua, dia panggil hajiyat. Hajiyat ni benda yang kehendak. Kalau ada, bagus, tak ada pun tak ada masalah. Dan yang ketiga, dia panggil tahsiniyat. Tahsiniyat ni, kalau nak makan tu, kalau makan nasi dengan telur, miskin sangat tak ada apa-apa, tapi kena makan sekali sehari paling tidak wajib, ataupun 2-3 hari sekali, kena makan lah. Maksudnya basically kena makan benda the basic need of life. Abraham Lincoln pula, Abraham Maslow bincang the basic theory of need tu kan. Lebih kurang lah. Tapi yang ni lama lagi bincang. Ulama bincang bagi pada 3. Yang pertama hal-hal yang daruri, darurat mesti ada. Yang kedua hajiyat, benda yang kalau ada bagus, tak ada masalah. Yang ketiga tahsiniyat, kalau ada ia akan menyempurnakan, kalau tak ada ia tidak mencacatkan. Dan dalam bab daruri ni pula, syariat diturunkan untuk jaga 5 perkara. Imam Ghazali rahimahullah bincangkan. Yang pertama, syariat ni turun, Allah Ta'ala turunkan Quran Sunnah untuk jaga pertama agama. Syariat Islam sebab tu hukum orang murtad bunuh, hukum asal bunuh kalau murtad dengan sengaja. Kalau orang tu murtad dengan sengaja, dah dipanggil tapi tidaklah terus bunuh. Bukan orang awam boleh bunuh. Pemerintah panggil, kena ikat di masjid dulu, tanya 3 hari, kenapa kamu? Dak, saya nak murtad juga. Barulah hukuman bunuh. Sebab nak jaga agama. Kalau dibenarkan murtad seorang, orang yang akan ikut semua sekali. Tu kesannya pada agama. Jadi sebab nak jaga kesucian agama tu, sebab tu agama Islam tidak boleh seorang tu masuk Islam dengan terpaksa. Sebelum dia masuk Islam kena tanya, ada orang paksa kamu ke tidak? Tak ada. Kamu faham tak bila kamu masuk Islam kamu tak boleh keluar dah? Bukan macam agama lain. Dia kata faham.
Kamu tak boleh keluar daripada agama Islam macam-macam mana pun. Kalau keluar istihad dengan sengaja, hukuman asal dalam syariat adalah hukuman bunuh. Murtad, riddah. Kena bagi faham. Oh, kalau gitu saya fikir dululah. Saya fikir dulu, tak apa, balik dulu. Selagi kamu tak faham, jangan syahadah dulu. Itu sepatutnya. Jangan kita mudah-mudah. Tak apa. Yang kedua, yang syariat suruh jaga, dan seseorang yang dipaksa untuk keluar agama, macam ketika pembantaian di Andalus ketika zaman Isabella berjaya menguasai Andalusia ataupun Spain hari ini, dihambat keluar semua orang Islam apa semua tu, maka ada yang dipaksakan untuk murtad. Jadi yang kedua, jaga nyawa, hifzuddin yang pertama. Yang kedua, hifzun nafs, jaga nyawa. Sebab tu agama Islam satu agama yang haramkan bunuh diri. Nyawa kita bukan hak kita, hak Allah Ta'ala. Kita tidak berhak di atas nyawa kita. Kita kata diri saya, ikut saya lah. Tubuh badan saya nak potong ke, saya nak kerak ke, saya nak tindik ke, saya nak colour pakai tattoo ke, ikut saya lah. Tubuh badan saya. Kita kata, cuba awak hentikan jantung awak 2 saat je. Oh, tak boleh nampak sangat body awak bukan hak awak juga tu. Memang kita tentukan pergerakan masa ni. Kena datang stroke, tak boleh buat apa dah. Ini membuktikan tidak mutlak. Maka tak boleh claim ikut saya lah nak buat apa. Tak boleh. Maka Allah Ta'ala melalui syariat dia, Quran Sunnah kata haram bunuh diri, kekal dalam neraka. Maka tak boleh lah bunuh diri. Kena faham di situ, tak boleh bunuh diri. Sebab nyawa tu mesti dijaga. Syariat tu untuk jaga nyawa. Hatta nyawa orang lain, termasuk orang kafir, termasuk orang gila. Orang gila duduk tepi jalan, kita kata hidup pun tak menambah, mati pun tidak mengurang, kita pun bunuh dia. Tak boleh. Bukan hak kita. Agama tak ajar begitu. Tinggi besar nilai nyawa seorang manusia ni, karamatul insan ni. An-nafs, benda tak boleh dijual beli. Sebab tu Islam ajarlah gitu. Betapa kemanusiaan Islam itu melihat nyawa orang lain semua ada nilai yang sama, termasuk bukan Islam. Tak boleh wenang-wenang untuk diambil. Dah seumpama melainkan kita diancam dulu, orang serang rumah kita, negara kita, kita kena pertahankan. Itu memang dalam peperangan lah. Adapun duduk saya saja nampak nampak tak patut hidup dia ni pergi bunuh, tak boleh. Itu agama aja. Kemudian disuruh ajar Islam ni, syariat Islam suruh kita jaga akal. Jaga akal. Sebab tu arak diharamkan, kerana arak menghilangkan fungsi akal. Dan daripada arak ummul maksiat, daripada arak itulah pergi pada berzina, pergi kepada bunuh orang apa semua, aksiden kereta motor apa semua, dia luah benda tu. Kerana arak tu asalnya mabuk, maksudnya hilangkan fungsi akal. Jadi kiyah kepada arak menghilangkan akal, maka pergilah kepada dadah. Pergilah kepada daun ketum. Bukan daun ketum tak ada masalah. Air ketum yang dicampur dengan kimia tu lah. Tuak masam versi yang boleh memabukkan tu. Ada bincang pula, kalau air nira tak sampai hak tuak tak apa kot. Tu ada perbincangan lah. Tapi kalau minum sikit, minum 1 camca pun boleh mabuk, tak ada apa. Tintong esok baru bangun. Kena 1 sudu esok bangun lah. Tu hilang fungsi akal. Agama tak beri. Merendahkan akal, kerana manusia itu ketinggian kehebatannya, perbezaannya dengan binatang adalah pada fungsi intellectual, faculty of mind ataupun akal mereka. Maka syariat Islam turun untuk jaga benda tu. Yang keempat, keturunan. Zina diharamkan. Muhsan ghair muhsan, dua-dua diharamkan, hukuman berat. Kalau muhsan, rejam sampai mati, hukum asal. Walaupun ada perbincangan. Dan kemudiannya kalau ghair muhsan, yang bujang, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, dipukul kedua mereka 100 rotan. Dan adalah perbincangannya nanti, perinciannya, kalaulah yang zina tu salah seorangnya kahwin, salah seorangnya bujang ataupun dengan bukan Islam, ada perinciannya lagi di situ ya. Dan yang kelima, Imam Ghazali rahimahullah pada zaman awalnya meletakkan yang kelima sebagai harta. Maka rompak, curi, penipuan, apa semua jenis mengambil harta orang secara
secara zalim, maka haram belaka. Riba dan seumpamanya. Mari ulama kemudian kata tak cukup lagi, tu kena tambah. Syariat Islam mari juga untuk jaga maruah. Maruah juga mesti dijaga. Ayat-ayat Quran hadis mari ajar untuk jaga maruah. Termasuk hadis-hadis lagu ni lah. Kena malu. Sebab apa malu? Jaga maruah. Sebab maruah tu sama dengan nyawa lah bagi setengah. Bagi setengah tradisi, maruah itu sama dengan nyawa. Cuba tengok cerita-cerita Tamil tu. Filem-filem Tamil. Maruah mereka punya kasta-kasta tinggi tu. Kalaulah berjalan di jalan yang sampaikan apa nama? Mereka yang kasta rendah mari lalu depan rumah mereka, buka selipar. Lalu dan jalan yang kasta-kasta tinggi lalu tu, kasta rendah tak boleh lalu tengah jalan, kena lalu tepi, di tepi jalan. Tu maksudnya punyalah konsep maruah mereka tu begitu. Islam tak begitulah. Tapi nak katanya maruah satu benda yang dijaga. Maka dosa-dosa maksiat apa semua lagi tidak disuruh untuk dibuka apa semua itu gini. Mari pula ulama lain kata tak cukup maruah tu, kena tambah lagi. Syariat Islam turun untuk jaga keadilan sosial. Al-adalah, keadilan dalam penghakiman apa semua begitu begini. Betul lah tu. Ada keadilan. Bukan sama rata, tapi keadilan. Yang disalahfahami hari ini adalah sama rata. Sama rata bukan adil. Anak kita duduk universiti dengan anak duduk sekolah menengah, dengan anak duduk sekolah rendah. Kita bagi seorang-seorang berapa? RM10 seorang sehari. Tak kena tu tuan-tuan. Yang sekolah rendah gembira lah. RM10, oh seronok dia. Yang duduk universiti RM10, 3 kali makan tak lepas, 2 kali insya-Allah. Tu pun ngam-ngam tu, sekali makan dah RM7. Maksudnya keadilan dalam Islam, al-qist al-wasat, dan pelbagai lagi istilah yang dibincangkan, termasuklah apa nama al-maqsad tadi adalah memberi yang sesuai dengan sepatutnya. Komposisi kaum di Malaysia ini, Melayu majoriti, Cina, India, dan etnik-etnik Malaysian yang lainnya begitu banyak. Itu memerlukan perincian. Dia tak boleh, okey, kita bagi dana, semua sama. Semua kaum sama belaka. Sebab apa? Sebab hak sama rata. Tu balik awal. Tak sesuai. Kita kena bagi sesuai dengan komposisi setiap dan keperluan mereka dan seumpamanya. Hak sama rata, apa dia? Orang wanita dan lelaki kena sama. Kita kata seronoklah sama. Tandas tak payah ada lelaki perempuan. Buat satu, unisex. Seronoklah wajib-wajib ni. Unisex. Tak payah ada lagi perempuan. Sebab apa? Golongan LGBTQ kata kami nak hak sama rata. Mereka berhenti di RNA, nak masuk tanah mana tuan-tuan? Masuk tanah lelaki bahaya, mereka jadi mangsa. Masuk tanah perempuan, mereka dilihat sebagai pemangsa. Takkan nak ada tandah khas untuk mereka. Tu. Jadi kita nak hak sama rata begini. Cuma kita pun tak boleh nafi dalam konteks demokrasi dan seumpamanya, hak sebagai seorang warga negara, dia LGBT ke, dia bisexual ke, dah apa jenis dia punya akidah apa semua begitu begini, sebagai seorang warga negara dia ada hak untuk dapatkan sebagai seorang warga negara yang beranak di sini, ada IC biru, atau kita tak boleh nafi lah. Itu dia berhak dapatkan rawatan di hospital apa semua. Bukan kita redha dengan maksiat yang dia buat tu. Tidak semestinya. Doktor yang merawat, contohnya seorang doktor yang deliver ataupun menerima kelahiran seorang anak yang lahir luar nikah, adakah dia redha dengan maksiat zina yang perempuan tu buat yang mengandung? Tidak. Tapi tanggungjawab dia sebagai doktor adalah pastikan ibu dan anak selamat dalam konteks itu. Kita bukan tahu doktor telah subhat dengan dosa zina ni, kita tanggung juga. Tak boleh begitu. Dia tugas dia selamat nyawa kawan tu. Tak bolehlah kita buat kesimpulan mudah begitu. Dan seumpamanya. Jadi ada perincian-perinciannya yang sangat kompleks dalam kaedah syarak dalam bagi hukum dan seumpamanya. Dan ini kerja-kerja para sarjana dan ulama kita. Cuma yang kita kena perlu faham adalah apa saja yang turun dalam Quran dan Sunnah mesti untuk kebaikan kita, maslahah manusia. Mesti untuk kebaikan dunia akhirat.
termasuklah arahan untuk bersifat malu ni. Akhirnya dengan sifat malu ni lah banyak menyelamatkan anak-anak dara, teruna-teruna, pocik-pocik tua ke, pocik muda ke, boleh belaka lah. Pegawai-pegawai besar ke, dan seumpamanya orang-orang penting. Dengan sifat malu ni lah, malu pada Allah, malu pada masyarakat, malulah. Boleh menyelamatkan. Bos saya lama masa khidmat di UIA ni mudah dalam bab urusan duit Memang ada SOP lah. Bila nak minta duit projek ke apa semua, nak lantik vendor luar, ada SOP dia tu, ikut je lah dia kata ikut je. Dalam bab duit ni kau ikut je apa yang finance nak, kau jangan lawan. Sebab apa? Aku tak nak, aku dah pencen, tiba-tiba kena panggil, kena pakai baju oren, aku tak nak. Itu je disebut. Kau ingat satu je, baju oren. Dia kata aku tak nak. Aku tak nak benda tu, dia kata. Jadi kita ikut je lah apa yang susah-susah lah. Dia nak berapa, resit apa semua, kita sediakan semua, ikut je lah. Lagi susah dia buat, kena ikut. Macam mana itu peraturan, kita ikut dalam bab tu. Dalam bab yang kita tak setuju bidang kita, boleh kita lawan, kita ni. Tapi dalam bab duit apa semua ni, finance kita kena ikut. Sebab silap mana-mana, dah jadi apa-apa, tak pasal-pasal, duk elok-elok pencet, kena panggil, pakai baju oren, tak pasal dia. Jadi mudah, ringkas dia punya pesanan pada kita, tapi kita ingat sampai sekarang. Jangan sampai kau dah habis kerja nanti kena pakai baju oren. Itu je. Ringkas, tak ada syarah panjang-panjang, etika lah, apa Quran hadis, tak ada. Kau ingat baju oren je, dia kata. Allahu Akbar. Akhir sekali di sini disebut sebagai penutupnya, oleh itu dapat disimpulkan, maka ia juga boleh difahami dengan cara, kalau kamu tidak malu maka buatlah. Maknanya sekiranya perkara itu tidak salah dan ia sunnah menurut syarak, maka lakukanlah. Bahkan sekiranya ada yang merasakan aneh kerananya, tetap boleh dilakukan. Malah tidak sepatutnya merasa risau sekiranya ada yang keliru berkenaannya, kerana orang jahil sememangnya akan keliru sampai bila-bila. Kalau benda tu jelas ada sandarannya pada syarak, walaupun semua orang tak buat, syarak tetap kena betul. Kadang-kadang adat bertembung dengan syarak. Saya duk buat semakan tesis sahabat saya, PhD dia kaji tentang orang Bajau di Sabah. Dia kaji tentang pencampuran adat budaya istiadat, dan dia analisis dari sudut hukum Islam lah. Dia keluarkan yang okey, yang tak okey, keluar semua. Guru saya pensyarah di APM kata, minta maaf dia kata nak sebut, orang Sabah Sarawak ni, ini bahasa dia lah, saya nak sebut pun risau ni. Dia kata antara agama dengan adat tu, dalam setengah keadaan adat lebih tinggi pada agama. Itu cara kehidupan mereka di sana, dan cara itu mengharmonikan mereka pula. Jadi kita pun, kalau ada orang Sabah Sarawak, saya minta maaf, mungkin itu realiti yang boleh kita bincang. Dari sudut budayanya begitu, dan itu boleh menimbulkan sedikit keharmonian di kalangan mereka. Contohnya dalam satu etnik dusun, kita kata ada Kristian, ada Islam, apa semua itu gini. Dia tak kira engkau Islam kau, engkau Kristian kau apa, engkau etnik dusun, engkau puak kami, dalam hal-hal yang bersama itu lebih tinggi, dan dari sudut kesatuan itu lebih kuat lah. Pula kata, menarik fenomena ni. Tapi kita di sini, kita di Semenanjung, kita tak faham suasana di sana, yang begitu rumit lagi tu, yang begitu pelbagai lagi. Jadi tak wajarlah kita buat judgement ataupun, cuma yang buat di sini orang sana juga, pensyarah Timbalan Dekan Akademik di UMS pun sekarang, Universiti Malaysia Sabah. Jadi dia sendiri buat pasal etnik dia, okey lah, tak ada masalah lah. Apa-apa pun dia kena jawab lah kan. Jadi akhirnya dia kata sini, oleh itu dapat disimpulkan bahawa hadis ini dapat difahami dalam dua keadaan, iaitu pertama, jika perkara itu salah, maka malulah apabila melakukannya. Salah ikut piawaian syarak lah, piawaian syarak dan undang-undang yang ditetapkan dalam negara kita, undang-undang sivil pun diambil kira juga. Lepas tu kalau berhenti malam-malam pukul 2-3 pagi, traffic light merah, orang tak ada, nak berhenti kau, nak jalan juga. Nah, macam mana tu? Undang-undang salah lah. Bila undang-undang sivil salah, syarak suruh patuh kepada ulil amri. Ulil amri ni yang terima undang-undang sivil tadi dalam konteks dunia, tak ada masalah ya. Jadi sepatutnya patuhlah. Cuma Ustaz Azhar punya jawapan,
Dia kata dah tak ada orang malam situ. Kau duduk situ bodoh lah dia kata. Dah tak ada orang, betul-betul tak ada orang, jalan lah. Tapi kena pastikan betul-betul tak ada orang lah. Lepas tu kalau ada apa kamera, bayar sampai seorang. Itu je lah, tak ada apa. Yang kedua, jika berlaku perkara itu baik, maka tidak perlulah berasa malu untuk melakukannya. Baik pula ikut piawaian syarak gitu. Kita balik tengok kalau tuan-tuan orang Sabah Sarawak lah, ataupun kahwin dengan orang Sabah Sarawak, balik-balik tengok perayaan mereka, perayaan tradisi mereka. Kita tengok, ni siapa contohnya, lagu mana tu, kita dah kahwin orang sana. Dah contohnya, balik-balik tengok, kalau Sabah apa Sumandak ada. Kita tengok, rasa macam patutlah kita bersama lah untuk faham. Tapi tengok, ni sampai dah keluar hal-hal yang pelik-pelik lah. Dia bercampur kan, yang Islam tak Islam apa semua ni. Nah, bahkan antara adat tradisi dia, saya duk baca tu, apa dia, bila berlaku kematian, dia akan ada 7 hari untuk buat program macam-macam lah. Duk berjudi apa semua tu gini. Campur antara Islam tak Islam lah. Dan nama dia pun apa dia? Majlis ngebangkai ke apa? Dia ada bangkai-bangkai tu. Nama tu pun ganah dah. Sebenarnya tahliah arwah, tapi nama dia tu majlis Allah. Kata kita macam mana? Bunyi bangkai lah kat belakang. Nama dia tu. Jadi adalah hal-hal begitu. Kalau boleh adjust tidak terlibat, tolonglah adjust jangan terlibat. Tu je lah kan. Sakit perut ke, ada urusan di bandar ke, pandai-pandai lah nak hidup. Daripada terlibat, minum-minum, salah minum bia ke, pening. Tu kata meja ramai-ramai dah. Kita nak berkawan. Minum ini ingat air sirap, air kena, bia Heineken lah, pening kepala. Wallahualam. Jadi begitulah realiti kepelbagaian masyarakat kita memerlukan sensitiviti untuk menerima dan untuk tidak menerima dan seumpamanya. Wallahu alam. Asasnya malu satu tuntutan syariat. Kalau ada malu, banyaklah selamat dan maslahahnya pada kita. Wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.